Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa dengan saya lagi, Amar Hosana dalam channel Amar Kilat. So, dalam video kali ini, saya nak ceritakan pada anda antara beberapa perkara pelik yang berlaku pada trip saya ke Bekalan pada kali ini. So, jangan termenung, jangan lupa untuk tengok video ini sehingga ke penghujungnya. Yang penting jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. So, yang pertama berlaku sebelum perjalanan saya ke Bakalan. Okey, pada malam 15 hari bulan, ada perkara pelik berlaku. Okey, horn kereta jiran saya berbunyi. Okey, jiran saya parking sebelah ni. Ini sebelah ni ya. Dia parking sebelah ni. So, malam tu dekat nak pukul 12, tiba-tiba horn bunyi. Pong! Saya tak tahulah berapa minit. And then saya pergi ke bawah, saya tengok, oh, kereta jiran bunyi. Saya call beliau. Dan saya beritahu, bro, kereta kamu punya horn berbunyi ni. Oh, ya kah, abah, sekejap saya turun tengok. And then, anak dia turun tengok. Dan masa anak dia on the way, masa saya telefon tu, saya ingat anak dia di dalam kereta. Mungkin anak dia tertidur ataupun apa-apa yang tak baik berlaku kah dekat dalam kereta tu kan. So, saya suluh. So, apabila saya mendekati kereta tu, dia punya horn dah stop. Okay, dah stop. Dan lepas tu anak dia datang tik dekat saya. And then saya cek, oh, relay kamu ni, kenapa mereka pasang macam ni? Oh, terkena air ni, tu yang dia bunyi sendiri. And then saya suruh dia tekan tek test horn tersebut. And then, aduh, saya rasa rosak horn ni. Rosak kamu punya relay ni sudah, mungkin terlampau lama on tadi. Saya beritahu, itulah anak jiran saya. Uncle, dia cakap, horn kereta saya ni memang lama dah rosak. Terus saya meremang bulu. What? Kamu biar betul. Saya beritahu dia. Ya, uncle. Lama sudah horn kereta ni rosak. Habis tadi yang bunyi itu. Saya pun terkejut. Uncle cakap horn kereta ni berbunyi. Sebab horn ni memang lama dah tak berfungsi. Wow. Kau serius ke ni? Ya, saya serius, uncle. Okeylah. Jom kita naik. So, saya beritahu dia mungkin relay tu terkena air, so berlaku pengaliran arus elektrik di sana, so sebab tu horn berbunyi. Saya beritahu macam tu sajalah. Tak adalah yang seram sangat. Saya beritahu dia. Yang tu yang pertama pelik. Okey. Yang kedua, perkara pelik yang berlaku sebelum saya ke Bakalan, kereta terbakar di jalan hospital. Betul-betul depan hospital tu, guys. Masa tu saya nak pergi office, ambil tali. Sekali ada pakcik-makcik yang cabut rumput. Mereka memang cabut rumput. Seminggu ada 2 kali mereka kan berada di bawah rumah ni untuk berehat. So dia panggil saya, ada kereta terbakar depan hospital. Dia beritahu saya macam tu. So, oh ya kah? Saya beritahu macam tu. And then saya tengok, wah, bomba tengah padam. And then tengah siap padam lah. Asap tu pun dah nipis dah. So, pada masa yang sama, saya pergi ke office untuk mengambil barang dan saya turun semula ke rumah. Yang ni terus mengaitkan ke kejadian pelik nombor 3. Okey, yang nombor 3 terjadi pelik adalah sepanjang trip saya ke Bakalan, saya tak ingat dah berapa puluh kali dah. Saya tak cakap yang tu banyak lah. Kalau nak di-compare dengan orang kampung di sana memang tak dapat lah. Ataupun memang yang dah biasa pergi sana memang tak dapat lah. Tapi untuk saya sendiri itu adalah jumlah yang cukup kerap. Banyak kali lah. Dan tak pernah guys, before this saya cuma buat konten masa saya pergi 15 hari bulan 6 hari tu, masa birthday Puteri Zara kan. So yang tu saya buat memang untuk konten. Tapi kali ni tiba-tiba hati saya cakap, sebelum saya pergi saya patut ambil gambar dengan anak dan isteri saya, dengan keluarga saya. So okeylah, saya ambil masa dalam 5 minit pada waktu tu. Kita orang gambar sama dekat tangga ni, dekat depan ni, tangga untuk pergi ke dapur tu. So kita orang bergambar lah. And then benda tu memang tak pernah berlaku guys. Sebelum saya pergi mana-mana tak pernah berlaku yang saya betul-betul, hati saya betul-betul nak bergambar dengan mereka. Seolah-olah macam hati saya tahu dah ada
perkara yang tak berapa nak betul nak berlaku lah sebenarnya. Okay. Dan perkara yang keempat yang berlaku adalah perkara ni malam 16, petang 16 hari bulan, hujan sangat lebat. Sangat lebat. Okey, petang 15 hari bulan, sangat lebat. Dan oleh kerana hujan yang sangat lebat itu, ada beberapa jalan menuju ke kampung Lonsukan. Lonsukan ni 30 lebih kilometer dari Lawas, tapi jalan dia goyang-goyang lah. Ya, jalan batu, jalan tanah. Okay. So, jalan menuju ke sana ada dua tempat. Jalan tersebut putus. Okay, putus kerana arus air. Jadi, pada mulanya perjalanan hampir dibatalkan sebab keadaan jalan itu tak berapa mengizinkan. Tapi atas maklumat pihak-pihak yang bekerja di sana, mereka pun membaik pulih jalan tersebut lah. Okay, supaya dapat dilalui sebab itu adalah jalan utama. Dan pada masa yang sama, PRU pun akan diadakan. Itu pada Sabtu ini kan, itu esok ataupun hari ini pada anda melihat video ni lah. Jadi perjalanan kita orang diteruskan lah. Diteruskan. Kita orang masa tu bertolak pukul 12.30 daripada Lawas. Dan pada hari itu 1.30 kita orang sampai di tempat kejadian lah. Tempat jambatan tersebut runtuh. Dan tempat jalan putus kedua sudah siap di clearing lah pada waktu itu. So itu antara perkara keempat yang berlaku lah. Yang berlaku. Perkara yang tak sedap untuk dikenang. Okey. Perkara kelima. Yang ni yang super duper menyayat hati dan tragis. Perjalanan ke Long Semadoh mengambil masa 3 jam. 3 jam. Dan kebetulan, apabila sampai di Long Semadoh, saya dan bos saya ni singgah sekejap. Rombongan kita ada 2 buah. Okay, yang lain dah awal gerak sebab ada urusan kerja lain. So, saya dan sebuah kereta lagi, kami tim lah. Okay, kita orang konvoi 2 buah. Dan kita orang singgah di Malindo Cafe di Long Semadoh. Okay, kita orang singgah di sana. Dan hendak dijadikan cerita, di sanalah saya tahu bahawa ada something tragic berlaku. Ya, tempat tu tak ada lain. So, saya tengok ada kawan saya post dekat saya. Gambar tu dia tak download. Saya just tengok gambar tu kabur macam tu. And then dengan message yang di forward, rupa-rupanya ada berlaku letupan. Berdekatan dengan saya dan rombongan lain menunggu dekat jambatan putus tadi tu. Tak jauh, hanya beberapa puluh meter sahaja dari tempat tersebut. Okey. Selepas kejadian itu adalah 2.5 jam kemudian baru kami di Long Semadoh tahu berita tersebut tentang letupan itu. Dan pada waktu tu belum dapat dikenal pasti berapa mangsa yang terlibat, tetapi yang pasti ada seorang maut. Jadi dalam hati saya guys, saya betul-betul bersyukur yang kami tidak berada di tempat kejadian pada ketika itu. Sebab seperti anda semua tahu, pada anda yang lebih mahir kan, letupan yang melibatkan oil and gas ni bukanlah sesuatu yang biasa-biasa. Dan ayah saya pun selalu mengingatkan saya tentang benda-benda macam ni. Betapa bersyukurnya saya pada hari tersebut kerana kami sudah berada jauh dari tempat kejadian. Bayangkan. Dan sehubungan perkara tu, baru saya dapat relate, setengah jam selepas kami bergerak dari jambatan yang putus tadi itu, saya terdengar bunyi guruh tengah hari itu. Okay, around memang jam 2 lah waktu kejadian. Okay, jam 2. Tapi apa yang membuatkan saya tidak curiga guys, sebab pada waktu tu hujan baru turun. Jadi saya assume tu guruh lah. Tapi dalam hati saya kuat menyatakan, letupan apa lagi berlaku dekat Lawas ni? Tak habis-habis nak meletup Lawas ni. Okey, saya bukan suka-suka nak cakap macam tu. Sebab pada 2 ataupun setahun yang lalu, berlaku satu letupan misteri yang sampai sekarang pun tak ada penjelasan tentang letupan tersebut. Ada yang cakap meteor lah, ada yang cakap itulah, inilah. So, dalam hati saya terdetik benda yang macam tu. Tapi, pada masa yang sama, hati saya menidakkan. Takkanlah kerap sangat meteor nak jatuh melintas Lawas ni. So, hati saya cakap macam tu lah.
And then ni guru saja ni saya beritahu, bos hujan pula hari ni. Saya beritahu bos saya dekat sebelah. Dan saya assume tu hanyalah guru. Dan lepas tu memang sekali tu saja bunyi guys. Dia seolah-olah macam guru yang agak jauh. Macam tu je. Okay. So di sana tadilah baru kami tahu yang berita tentang pipeline meletup ni. So itulah yang berlaku lah, yang tragis. Salam takziah lah buat keluarga yang terlibat. Saya difahamkan seorang maut dan 3 lagi cedera ya, melecur kerana kejadian tersebut. Dan saya melalui tempat itu kemarin, memang tragis. Saya nampak batu-batu sekitar tu berwarna oranye pula, macam batu bata lah. Itu penglihatan saya dari jauh. Dan kayu-kayu pada radius kawasan yang terlibat memang habis. Mati. So apalagi kalau manusia yang berdekatan kan. Saya harap tak ada benda yang buruk berlaku lah. Okay. So itu adalah perkara kelima yang berlaku lah, pelik. Dan yang terakhir sekali yang pelik berlaku sepanjang trip saya adalah di Apple Lodge ni, ya, di Apple Lodge ni ada sebuah kereta Ford Ranger lama warna kuning. Saya rasa itu first model, okay. Siapa yang pernah pergi Apple Lodge dia tahu. Di depan tu ada sebuah Ford Ranger warna kuning. Okay, yang ni kind of funny juga, tapi saya pelik juga sebab berapa tahun dah saya pergi Baklalan guys. Saya tak pernah nampak kereta tu hidup, tapi hanya diperbaiki saja. Tapi pada 17 hari bulan, semasa kami nak balik dari Baklalan, dari Apple Lodge tu, tiba-tiba guys, ada satu bunyi keluar dari kereta kuning tu. Macam bunyi alam lah, bunyi alam. Bunyi alam yang lowbat. So, bos saya cakap, kereta ni berbunyi. Dia cakap, what? Kita serius kah tuan? Awak kereta tu bunyi. So, saya pun dengar lah dekat-dekat. Wow, serius? Tuan, sepanjang saya pergi Baklalan, kereta tu si pernah hidup tuan. Ni just parking je macam tu. Adapun yang kena repair tukar part aja. So agak pelik lah. Sebab kereta tu tiba-tiba alamnya berfungsi macam tu. Oh ya kah? Okey lah. Memandangkan masa tu kita nak bergegas dari Budok Nur Baklalan tu pergi ke Long Semado. Perjalanan mengambil masa sejam 15 minit kurang lebih. Memandangkan kita bergegas, so tadi dah tak sempat nak fikir apa-apa dah. So tinggalkan je lah kereta kuning tadi tu. Tiba-tiba pula bos ni berfikiran, takut-takut pula ada yang letak bahan letupan dalam kereta tu. So kita doa yang baik-baik dan syukur alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Okey, sekian sajalah. Ini adalah 5 perkara pelik yang berlaku sepanjang trip saya ke Baklalan pada kali ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan salam takziah. Saya mewakili Amal Kilap Production ingin mengucapkan salam takziah pada mangsa-mangsa letupan pipeline di Long Ugui Lawas. Okey, saya difahamkan seorang maut dan 3 lagi cedera melecur, dan saya harap mereka semua tabah. Dan para pekerja dimanapun anda semua berada, pastikan anda mengikut SOP yang betul, berhati-hati semasa bekerja, safety first guys. Okey, begitu juga dengan kawan-kawan yang menonton ini, safety first. Selamat mengundi semua. Ada berita baik untuk pembeli baju merchandise AK. Merchandise AK, tempahan sudah pun dibuat dan kita hanya menunggu baju siap dan untuk dipost ke lawas saja. Okey. So apabila baju sudah sampai nanti saya akan maklumkan semula melalui WhatsApp. Okey, sedia menunggu saja ya. Pembeli-pembeli apa-apa pun, terima kasih kerana anda semua sudah menyokong merchandise AK ini. Saya harap merchandise ini akan mendapat tempat di hati anda semualah. Okey, so terima kasih kerana menonton sehingga hujung video. Jumpa lagi kita di video akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen. Bye-bye.